Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and hello and welcome to tutorial series 10 minit di mana saya akan kongsikan info yang bermanfaat untuk anda mempelajari dan membantu anda mula trade saham di Bursa Saham Malaysia dalam masa 10 minit insya-Allah. So tuan-tuan dan puan, sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azwar bin Hassan. Saya merupakan Remiser dan juga CFBRD CGS CIMB. Dan ini adalah siri Kickstart pelaburan saham di Bursa Malaysia. So, topik pertama kita tuan-tuan dan puan ialah saham dan produk di Bursa Saham Malaysia. Kalau kita nak mula trade saham, nak melabur saham, kita kena kenal saham dan produk-produk yang berkaitan dan produk yang didagangkan di Bursa Malaysia. So, tuan-tuan dan puan, kalau kita tak sebut saham-saham ni, biasa apa yang orang akan cakap? Oh, BSKL. Kalau dulu dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur, sekarang sudah pun dikenali, dia dah rebrand dah, tukar nama. Kasih pendek, kasih iaitu Bursa Malaysia. So, tuan-tuan dan puan, kalau kita cakap pasal pelaburan saham di Malaysia ni ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, Suruhanjaya Security Malaysia. Yang kedua, Bursa Malaysia. Dan ketiga, organisasi terlibat ataupun participating organisation. Suruhanjaya Security Malaysia ni merupakan macam bank negara, cuma bank negara handle perbankan, interest, insurans, takaful dan sebagainya. Tetapi Suruhanjaya Security Malaysia, dia kontrol, dia kawal selia semua benda berkaitan dengan pelaburan, investment dan sebagainya. Produk lulus, lesen syarikat nak jual, nak produk, nak berniaga ataupun nak venture dalam investment, kena apply lesen dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Ataupun kita juga sebut sebagai SC, iaitu Securities Commission. Yang kedua, Bursa Malaysia. Bursa Malaysia ni macam pasar. Satu pasar yang besar yang mana kalau orang nak jual, syarikat nak jual saham mereka tu dan produk-produk yang berkait, boleh jual di Bursa Malaysia, Bursa Saham Malaysia to be exact. Tapi ada peraturan dia. Okay, listing rules dan practice note. Listing rules yang biasanya ialah dia akan perlukan ataupun syarikat yang nak jual saham di Bursa Malaysia tu kena ada berapa-berapa juta modal. For details boleh boleh tengok siri seterusnya. And then practice note pula ialah sebagai contoh, setiap 3 bulan syarikat yang tersenarai kena keluarkan report kewangan suku tahun. Bermakna setiap 3 bulan kena keluarlah, bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan juga bulan 12. Juga dikenali sebagai quarterly financial report. Now of course lah, financial year end report tahun akhir tu mestilah kena ada. Tapi suku tahun pun kena ada, wajib. Kalau laporan akhir tu wajib berguna. Seterusnya, organisasi terlibat ataupun participating organisation ialah sama ada investment bank ataupun syarikat broker macam CGS CIMB. Untuk terlibat dalam Bursa Malaysia untuk urusan pelaburan dan sebagainya, perlukan mereka satu, berlesen, kedua ada modal tertentu, tak silap lebih daripada RM1 juta dan sebagainya. Alright, so kalau ada orang cakap tak nak lah labur saham guna broker, tak nak lah guna bank, boleh jadilah PO, keluarlah modal 1 juta. Gitu. Alright, itu untuk pihak yang terlibat. Kita tahu settle. Seterusnya kita tengok saham ataupun kita juga sebut sebagai counter. Actually, dekat Bursa Saham Malaysia ni ada 6 produk sebenarnya. Yang pertama saham, itu obvious lah, kita tahu kan. Seterusnya warrants. Ni bukan warrant tangkap Okay, warrants ni terbagi pada 2, call dan juga put warrants. Seterusnya rights, REITs, ETF, bond serta suku. Okey, semua 6 produk ni tuan-tuan dan puan-puan ataupun counter terbahagi kepada 2 lah. Yang haram dan juga yang halal ataupun syariah compliant, patuh syariah. Pada tahun 2020 terdapat 949 counter saham, tidak termasuk warrant, right, REITs, ETF dan serta bond ataupun sukuk. Yang mana dah 500 lebih ialah patuh syariah. Manakala warrants biasanya disebut sebagai anak kepada mothershare. Mothershare tu saham. Warrants ni membolehkan pemilik warrant tu beli saham mothershare pada harga tertentu. Sebagai contoh, warrant saham TNB ataupun code name di bursa Tenaga
biasa diberi nama sebagai tenaga WA, WB, WC. Itu adalah warrant. Yang mana dalam warrant tu terdapat 3 info yang paling penting. Yang pertama, exercise price. Kedua, exercise date. Ketiga, conversion rate. Exercise price di mana pemilik warrant tu bila dah sampai exercise date tu nanti boleh beli saham tenaga pada harga RM5. Tak kisahlah lah exercise date tu lagi setahun 2 tahun. Kalaulah ataupun pada masa depan tu harga saham TNB tu dah sampai harga RM200, tapi dalam exercise price cakap RM5, orang tu tetap boleh beli pada harga RM5. Best kan? Seterusnya yang paling penting ialah exercise date. Kena exercise lah warrant tu untuk tukar kepada saham, kena membolehkan kita dapat manfaat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak exercise, benar ada satu lagi orang tu dia suka beli warrants, dan then bila dia tengok warrants tu macam bermanfaat, boleh kasih untung, dia tak nak exercise pun tapi dia jual. Dia tengok harga warrants tu naik, dia jual lah. Seterusnya kita ada, of course dia terbahagi kepada dua lah, halal dan haram, patut syariah ataupun tidak. Seterusnya rights. Rights ni macam warrant, cuma tempoh dia, exercise date dia daripada tarikh dia keluar sampai dah tarikh dia exercise pendek lah, 1 hingga 3 bulan dan sebagainya. REITs. REITs ni adalah kaunter saham lah, senang cerita, yang didagangkan di Bursa Malaysia, di Bursa Saham Malaysia, Saham Malaysia, yang mana syarikat itu terlibat dalam urusan urusan hartanah. Maknanya syarikat yang terlibat dalam bukan urus niaga, amanah hartanah dan sebagainya lah, Real Estate Investment Trust, REITs tu. And of course dia ada dua lah, Islamik dan tak Islamik. So orang yang nak melabur dalam bidang hartanah tapi modal tak banyak, bolehlah melabur dalam REITs. Beli sekarang dari 20-30 tahun dapat untung melalui dividen dan sebagainya, macam-macam lagi bentuk untung. Kejap lagi kita cerita. Seterusnya ETF. ETF ni tuan-tuan dan puan-puan, ibarat macam bakul, di mana pengeluar ETF ni sama ada bursa dan sebagainya ataupun bank akan ambil saham-saham yang paling cun, yang paling masyuk dia punya dividen, untung dia kasar, besar, letak dalam sebakul ETF. So kalau kita beli satu lot ETF, tak bermaksud kita beli ETF tu saja, tapi secara praktikalnya kita beli setiap saham, bercampur lah. Bercampur. Satu ETF dalam tu ada macam-macam saham. So kalau ada dalam satu ETF ada 5 perform, 1 tak perform, untung lah kan, sebab dia banyak. Berbanding beli saham satu lot khusus untuk daripada satu syarikat dan sebagainya. Tetapi dekat Malaysia kurang famous ETF. Kenapa saya tak tahu, sedangkan saya sangat suka ETF. Jatuh cinta pandang pertama. Kalau nak tahu lagi boleh contact saya selepas ini. Seterusnya bond ataupun sukuk ni kira senang, surat hutang, bang akak, yang mana syarikat nak buat projek bilion-bilion tak cukup modal, dia keluarkanlah surat hutang. Of course dia ada tempoh masa berapa tahun dia akan pulangkan modal, and of course kita dapat untung sama ada melalui orang kata interest untuk bond yang tak Islamik konvensional ataupun sukuk, kita dapat hibah, hadiah daripada peminjam kita, orang yang keluarkan sukuk tu, dan of course bila dah sampai expiry date kita dapat balik modal kita dan sebagainya. Alright, profit ataupun untung, macam mana kita dapat untung tu, bentuk dia macam mana? Terdapat dua bentuk. Yang pertama daripada perbezaan harga. Ini of course bergantung kepada liquidity ataupun volatility, yang bermaksud saham tu harga dia bergerak. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Di mana kita beli murah, kita jual mahal. Itu maksudnya beza harga. And of course faktor fundamental ataupun faktor yang berkait dengan kewangan syarikat pun ada peranan, ada kaitan. Kalau syarikat tu tak perform, bisnes rugi kan, buat kapal dapat benda lain, buat perahu dapat benda lain. Mana nak laku syarikat tu kan? Mesti orang tak nak beli saham dia. Tu fundamental yang akan mempengaruhi sentimen ataupun tanggapan pelabur terhadap syarikat tersebut. Kena aware lah, baca news, bukan baca Facebook je. Gitu. Seterusnya bentuk kedua profit yang kita dapat kalau kita melabur saham ialah dividen.
sama ada kita macam ASB kita dapat dividen juga. Of course dia akan umum dividen berapa sen seunit. Itu kita kena tahu. Alright. Dia ada beberapa bentuk sebagai contoh special, drip, single tire, cash, interim. Cash tu kita tahulah kita dapat dividen tunai masuk dalam akaun kita. Interim ni setiap suku orang kata dividen sementara dan sebagainya. Biasa kalau dia profit dia akan umum lah, dia akan cakap special, dia akan cakap interim dividend berapa sen, and then cash dividend berapa sen. Special ni of course special, dia sayang pelabur dia bagilah dividend special macam tu. Tapi yang paling saya suka drip, dividend reinvestment plan, mana syarikat tu diumum sebagai contoh 20 sen dividend, tapi di offer kalau you all tak nak 20 sen ni, kita orang boleh bagi saham. So berapa unit ikut conversion rate yang dia offer. Yang tu saya sangat suka. Kenapa? Tak payah nak pening-pening lah. Yang kita tahu, okey saham lepas ni aku makin banyak. Gitu. Senang. Seterusnya tuan-tuan dan puan, abang-abang kakak, bentuk dagangan kita kena tahu. Biasa orang melabur ni dalam dua bentuk. Pertama fundamental, kedua technical. Fundamental ni lebih khusus kepada investor. Yang mana kalau dia beli saham, dia akan tunggu 4 hingga 5 tahun untuk orang kata nampaklah untung dia tu. And of course, untung dia juga datang dalam bentuk dividen ataupun tambah jumlah unit saham ataupun equity. Tambah unit saham ni sebagai contoh macam drip tadi yang saya kongsikan sebentar tadi, ataupun bila dia tengok saham tu naik mahal sangat, dia jual and dia simpan duit tu, dia tunggu saham tu jatuh balik. Bila saham tu jatuh balik, dia beli balik. Gitu. Tu fundamental. Tapi of course, yang ni perlukan ilmu yang spesifik lah. Kejap lagi saya akan kongsikan. Seterusnya technical ataupun ni kita dah tahulah siapa. Trader. Trader ni of course lah, dia akan buy at low, sell at high. Beli murah, jual mahal. Bagus, cerdik orangnya. So, ada beberapa bentuk strategi technical ni. Yang pertama intraday, contra swing. Intraday ni beli hari ni, jual hari ni. Contra ni dia beli hari ni, itu dia pegang saham 2-3 hari. Swing ni dia beli dekat murah, dijual dekat pada harga yang paling tinggi dia yakin boleh sampai. And of course, yang ni perlukan saham yang ada volatility. Saham senyap berkubur. Orang tak nak beli. Kita pun jangan beli. Ingat jangan beli saham kubur. Jangan beli saham orang kata senyap. Orang tak minat nak melabur. Orang tak minat nak beli. Nanti terkubur modal kita. Alright, seterusnya. Ilmu wajib tuan-tuan dan puan-puan kena ada. Yang pertama ilmu fundamental, yang kedua ilmu analisa teknikal. Ilmu fundamental apa? Analisa kewangan. Kita nak analisa syarikat tu ada duit ke tidak, projek dia untung ke tidak, dia belanja boros ke tidak dan sebagainya. Analisa teknikal ni ialah kajian terhadap trend harga untuk membolehkan kita kenal pasti bila boleh beli iaitu pada harga yang murah dan bila boleh jual pada harga yang mahal dan sebagainya. Of course, ada setengah trader dia kata dia tak nak belajar analisa teknikal, dia nak fokus kepada fundamental pun boleh. Yang tu kita spesifikasikan sebagai investor. Ada setengah tu tak nak belajar fundamental langsung, dia nak fokus pada analisa teknikal sahaja ataupun technical analysis, yang tu kita spesifikasikan sebagai trader. Boleh je. Tengok yang mana sesuai dengan kita. Sebab investment strategi ni tak semua strategi tu sesuai. Ada yang tak sesuai dengan kita, ada yang sangat sesuai dengan kita. So kita kena belajar dan pilih yang mana satu. Nak tahu pasal strategi? Tunggu seterus topik yang seterusnya. Saya akan kongsikan. Don't worry, just tekan like, follow dan share lah kalau mahu. Alright. Macam mana nak mula tuan-tuan dan puan-puan? Of course boleh buka akaun dagangan di mana-mana bank pelaburan ataupun broker yang berlesen macam dengan saya di CGS, dan seterusnya buka akaun CDS di bursa ataupun boleh buka terus dengan saya sekaligus terus. Akaun dagangan, akaun CDS buka sekaligus terus. Manakala modal ikut kemampuan. Kalau ada 2,000, 2,000, ada 5,000, 5,000, ada 10,000, 10,000. And of course kalau boleh duit tu bukanlah duit yang disorot daripada isteri. Gitu. Alright, term and condition dia tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh mestilah, bukan kalau boleh, memang hanya terbuka, hanya layak kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas, ataupun orang tu nak daftar, nak buka akaun CDS dan akaun trading menggunakan syarikat
pun boleh, tapi syarikat itu mestilah berdaftar, ataupun koperasi ataupun persatuan mestilah berdaftar, bukan yang haram. Mesti yang berdaftar, and then entity ataupun individu tu tak bankrupt, dan seterusnya kena ada account bank lah. Kenapa kena ada account bank? Kita nak bayar orang, kita nak terima bayaran kan, kena guna account bank, gitu. So, ada apa-apa soalan boleh tanya saya di nombor yang tertera ataupun email saya di email tersebut. Okay, thank you for watching. Harap info ini bermanfaat dan semoga pelaburan anda lancar dan menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you for watching.